Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita bersama di dalam masjid untuk kita tadabbur sedikit lagi daripada ketinggalan ayat Al-Quranul Karim daripada surah Taha. Biiznillah ta'ala pada malam ini kita akan baca ayat yang ke-131 hingga ke seterusnya biiznillah ta'ala. Jadi belum daripada kita nak baca tu, kita nak kesimpulan sikitlah apa yang kita telah mengaji pada minggu lepas. Jadi ayat sebelum daripada ning ni, iaitu ayat yang ke-130, 130 tu Allah Ta'ala suruh kita sabar. Kena ada sabar dalam arti kata kita nak kerja agama ni, wahai Rasulullah. Dan para sahabat nak jejak langkah seperti Rasulullah jalan, kena pakai sabar di atas kecek pe seruai pahame yang kita kemukakan kepada umat masyarakat, kerana mereka itu bakit bahung, bakit dusta dan buatnya angkara-angkara berbagai-bagai. Tetapi dengan sabar tadi itu kita boleh pergi hadap ke depan. Kemudian Tuhan suruh kita itu semaya belum daripada naik matahari dan sebelum daripada turun matahari. Ulama istinbat di situ iaitu semaya fajar dan semaya asar. Dan suruh juga kita jagakan dengan sungguh-sungguh akan dua waktu tadi. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit daripada baginda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, layyali jannara ahadun man salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tak akan masuk neraka seorang pun mereka yang jaga semaya subuh dan asar. Dengan sebab itu kita kena sungguhlah waktu tu adalah waktu yang iman kita tu kena coba. Asar ni coba dengan kerja, penat letih. Subuh ni coba dengan tidur dan sebagainya, penat letih juga. Kita ni dhaif. Dengan sebab itu minta isti'azah dengan Tuhan supaya Tuhan berikan taufik pada kita boleh jaga dua waktu tu jadi molek. Dan seterusnya suruh kita itu mengambil sedikit daripada waktu malam tadi tu, wa min ana'il laili fasabbih tadi itu di situ tu
makna suruh kita semaya maghrib ni, kita semaya dah saat ni, dan semaya isya kita lagi akan datang tu. Wa atrafan nahar, itu setengah ulama yawi makna semaya zuhur. Cukup 5 waktu lah. Ayat 130 tu kalau orang tanya kita mana tu ayat dalam Quran semaya 5 waktu, ayat ni. Kemudian akhir pada ayat tu Tuhan kata la'allaka tarda, harap-harap engkau ya Allah, makna kata harap-harap engkau ya Rasulullah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah redha tadi tu makna kata setinggi-tinggi darajat hak Tuhan nak uji kita. Apabila Tuhan redha kepada kita, tak ada gapo dah lah. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ning dengan ini perkataan, mari kita nak tengok Nabi kita uji lagu mana. Nabi royak dalam hadis sahih Bukhari sebagaimana Imam Ibn Hajar nakal mari ni. Dia kata yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Taala sendiri kecek dengan kita. Dia kata ya ahlal jannah, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah, Allahumma amin. Makna kata apabila kita masuk dah dalam syurga esok, Tuhan panggil kita, wahai penduduk-penduduk ahli syurga semua tu. Maka puak kita pun insya-Allah lah jawab dengan ini perkataan. Fayaquluna, maka kata mereka itu ahli syurga, labbaika rabbana wa sa'daika, aku sahuti panggilanmu ya Allah, aku depanmu dah ni ya Allah. Lalu Tuhan kata fayaqul, maka Allah Taala kata hal raditum, redha dak gimung ni, senang dak gidak dalam syurga ni. Ya Tuhan cara kita ni bukan sekadar dalam perut ibu, dalam dunia, dalam ni dak, sampai akan masuk dalam syurga tu ada cara lagi kita. Wak kira lagi dengan kita, hal raditum, adakah kamu ini redha dak gi wahai hamba aku hendak dalam syurga ni? Maka hak ni kita akan jawab. Nabi kecek tak dusta. Fayaqulun, maka katanya fu ahli syurga itu, wa ma lana la narda, apa lagi tak redha Tuhan? Kita redha belaka dah ya Allah. Wa qad a'taitana ma lam nu'ti ahadan min khalqik, sesungguhnya engkau itu berikan kepada kami perkara yang mung tu tak pernah beri kepada hamba-hamba yang lain. Maksudnya orang tak boleh masuk syurga di kalangan ahli neraka. Fayaqul, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, inni u'tikum afdala min dhalik, aku nak uwi satu perkara pula ni kemung ni wahai ahli syurga, lebih daripada tu lagi. Ni orang jaga waktu sembahyang ni, hakikat orang jaga waktu sembahyang. Fayaqul, maka kata fayaqulun, maka kata ahli syurga, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, apa lagi hal lebih daripada nikmat aku boleh masuk syurga ni ya Allah, mu aku masuk syurga, ada lagi kau nikmat besar pada ni. Fayaqul, maka katanya Rasulullah sallallahu, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, uhillu alaikum ridwani, aku menurunkan di atas kamu akan keredaan aku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, mung tak akan kena marah lepas pada ni, aku tak akan marah mereka melepas pada ni selama-lamanya. Ya Allah, makna kata sifat redha ni apabila tu kita dapat ni lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada kita boleh masuk syurga lagi. Sebab itulah hadis terakhir ni, hadis tula tu juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mari tafsir setengah di atas hadis tu. Hadis ni riwayat dia Imam Ahmad, ada dalam Musnad. Riwayat ni sahih lah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana tengok? Tuhan panggil, ya ahlal jannah, hei puak syurga, inna lakum indallahi maw'idah, sesungguhnya bagi kamu tu di sisi Allah Taala ada perjanjian ni. Yuridu ayyunjizakumuhu, Allah Taala itu nak balaskan kamu. Fayaqulun, maka kata puak-puak ahli syurga semua, Tuhan nak balas gapo lagi ni, kita masuk dalam syurga habis awal dah ni. Wa ma huwa alam yubayyid wujuhana wa yuthaqqil mawazinana, tak ke Allah Taala memutihkan muka-muka puak kita,
dan memberatkan akan timbangnya kita sampai kita boleh jaya, boleh masuk syurga ni. Dan wa yuhziha anna 'anil nar, dan Allah Taala itu meselamatkan kita daripada api neraka. Wa yudkhilnal jannah, dan Allah Taala memasukkan kita dalam syurga ni. Apabila hamba tu kecek gitu, fayakshiful hijabu, maka Allah Taala akad hijab, fayanzuruna ilaihi, maka puak kita semua ahli syurga ni akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala ni. Fa wallahi ma a'tahum, maka Nabi sumpah, demi Allah tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli syurga itu khairan minan nazari ilaihi, lebih baik, lebih daripada kita boleh lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sifat redha Tuhan, kita nak buat dapat tak payah jaga 5 waktu 5 lat. Jaga 5 waktu 5 lat, terutama sembahyang subuh dan sembahyang asar, itulah yang jadi sebab-sebab kita nak boleh lihat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita tengok dan kita pakat baca bersama sebagai muqarrar yang kita telah akadkan di ini masjid. Kita mari tengok ayat ke-131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
Alhamdulillah kita boleh baca akan ayat Al-Quranul Karim daripada ayat yang ke-131 hingga 135 sebagai penutup bagi ining surah, iaitu surah Taha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah royak kepada kita di dalam Quran ini pada akhir daripada surah Taha ni. Tuhan kata janganlah kita pandang mata kita tu kepada kesenangan orang-orang hak Tuhan bagikan harta banyak kepada dia. Jangan terkadang kita tengok sampakah terlupa, sampakah kita berasa kecil hati. Ya bukan cara lagu tu. Ini Tuhan nak hajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke nak hajar kita. Tuhan kata wala tamuddanna ainaika. Kalimah wala tamuddan tadi itu, dan janganlah engkau tujukan dua mata. Jangan kita tujukan dua mata kita itu, mata ka tu klik pada Nabi Muhammad, dua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini mung jangan dok akak sangatlah mata mung tu ya Rasulullah. Duk tengok orang raja-raja yang ada zaman mung tu, hak lebih-lebih daripada raja-raja orang-orang barat zaman tu, Rom, Persia dan sebagainya, yang hebat-hebat tu jangan seolah kata Tuhan ni nak hajar Nabi kita ni, sedangkan Nabi kita ni orang tawaduk dah. Dia tak ada pandai kata ada harga walaupun sikit pun dunia ni, sehingga dia kata salatul qabliyah, semaya belum daripada subuh tadi itu, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Semaya dua rakaat belum subuh tadi itu lebih baik daripada dunia dan hiasan dunia semua. Itu hati Nabi yang lagu tu dah. Cuma khitaknya ayat Quran ni kepada Nabi, ulama kita kata kerana nak tunjuk kepada ummah kita ni utama sekali. Nabi kita tu orang molek dah, tetapi kita sebagai ummah tadi itu nak ikut jalan ni dia hak kena, pasti kena duk royak. Royak ketua seolah royak pada rakyat lah, royak sebagai pengikut tu, orang pengikut tu masuk dalam tu. Lalu Tuhan kata wala tamuddanna ainaika, jangan mung tu hei Muhammad tujukan dua mata mung tu kepada mana? Ila ma matta'na bihi, kepada nikmat-nikmat yang kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka. Ila ma matta'na bihi azwajan minhum, daripada siapa minhum tu? Daripada al-aghniya, daripada orang kaya-kaya. Kaya di sini makna raja-raja lah, yang ada boleh milik tu milik ni, makuk pinggir pun mah, gelah pun mah, pakai setera, berbagai-bagai daripada nikmat hak Tuhan beri. Lalu Tuhan nak tarbiyahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nak wiroyak pada kita ni, kita apabila dengan nikmat Tuhan, jangan kita tengok orang lebih daripada kita. Hendak kita tengok orang bawah sikit daripada kita. Kalau masalah amal ibadat, tengok orang atas tak apa. Jadi kita jadi terbalik dengan ajaran. Kalau amal ibadat, kita tengok orang sebawah-bawah sekali, supaya nak kita tadi itu tak kena buat jadi banyak. Tapi kalaulah hiasan dunia, Allahu Akbar, mallahu bihi alim, tengok setinggi-tinggi tengok. Ini masalah hak besar sekali. Bagi manusia hak jadi tak berasa puas hati dan tak ada sifat rasa nak syukur dan redha terhadap nikmat hak Tuhan beri, dengan sebab ayat ni ya tak cerah mana. Ayat wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan. Kalimah azwajan minhum tu makna kata hak Tuhan berilah, kami beri kepada beberapa golongan daripada mereka, daripada hiasan-hiasan hidup, zahratal hayatid dunya. Kalimah zahratal hayatid dunya ni
mana hidupan dunia yang rendah. Dunia kita ni tak ada satu perkara yang nak kekal atas muka bumi ni, tak ada. Tak kira gapo-gapo, kita tengoklah. Sebab tu kita jangan tertarik dengan hidup pada dunia sampai kat lupa tujuan hak asal. Sebab tu Tuhan kata, hendaklah kita tadi itu duduk dalam dunia ni, kita tahu tujuan kata dunia ni gapo. Nak kita nak muamalat lagu mana dengan dia. Bukan mana suruh kita paling belakang daripada dunia sampai kita tak urus gapo sekarang. Tak. Tapi hak naknya wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Suruh kita proseskan dunia tadi ini jadi kebajikan kita nak hidup akhirat. Tak kira gapo-gapo, umur kita, ilmu pengetahuan kita, kekuatan kita, harta benda kita, gapo apa tak apa, hak Tuhan wi kita proses wi jadi akhirat. Wi jadi kebajikan. Itulah cara hak benar sungguh. Sehingga Nabi ni tatbik makna kata dia mari pakar sungguh dalam hidup dia. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Satu hari Nabi kita sebagaimana mau pernah royak dah, tapi hak ni kita nak ada dengar hadis. Satu hari Nabi kita tu duk tidur. Umar ada urusan besarlah, mari nak kecek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun masuk, mari istazana Umar. Umar pun minta izin nak masuk. Umuh orang ni ya asal haram kita masuk. Umuh orang asal pada kita masuk, umuh orang tu haram kita masuk. Malaikat hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kita beri salam kepada ahli dia dan minta izin kepada ahli dia. Tak kira ni kita hari ni nak masuk umuh tu, masuk umuh ni, ya tak leh lagu tu. Malaikat umuh hak pesen kata umuh pak kita gapo hak tu istisna tu baik tak apa, tapi kita kecek di atas umumnya tak boleh kita masuk umuh orang. Malaikat umuh orang tak duduk dah tak apalah. Lalu Umar minta izinnya masuk mari. Masuk mari, Nabi pun halah bikah bangun. Apa bikah bangun tu Umar menangis. Umar tu menangis. Apabila Rasulullah bangun duk nyatak gitu, Umar radhiyallahu an menangis. Lalu Nabi tanya, hadis ni keluar Imam Al-Bukhari ni, Al-Bukhari keluar mari dalam sahih dia. Umar kata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun kata bagi Umar, ma yubkika ya Umar, apa sebab mu duk teriak mari sini ni? Aku bangun nak dengar apa mu main nak oyak ke aku, mu nampak masa mu mari ni bukan masa biasa ni, mu nak oyak gapo ke aku? Apa duk teriak sini, apa sebab mu duk teriak sini ya? Lalu Umar pun kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal Kisra, sesungguhnya Fuad Kisra wal Qaisar ni fuad raja Rom, raja Fursi, fuad hebat-hebat itulah. Fihima makna kata apa yang ada pada mereka itu demo tu nampak seni. Wa anta safwatullahi ta'ala min khalqi, sedangkan mung ni ya Rasulullah semulia makhluk Allah Ta'ala jadi atas muka bumi ni. Kalau nak ada di langit pun lebih mung, nak ada di atas muka bumi pun lebih mung, tapi aku kecek kata mung ni semulia makhluk ya Rasulullah. Kenapa mu lepas tubuh sebab gitu lalu? Pasal kampung kita gitu. Apa mu lepas tubuh gitu lalu? Lalu Nabi pun faham hak Umar kecek. Umar teriak berkaki kot lain tak. Ya bekah di tubuh Nabi ni di atas tikar pelupuh taman. Seolah kata Nabi bangun daripada tikar dia tidur sakning tu, daripada pelupuh taman tadi dia bangun lekat bekah di tubuh Nabi. Umar teriak kih tu ya. Sia kepada Nabi Muhammad, apa lepas diri sebab begitu lalu. Aku pergi buka negeri tu, buka negeri ni, raja-raja mereka nampak senang belaka, apa mu duk menyusahkan diri mung, seolah gitu.
Sehingga satu kali kita nak masuk sikit dan kita nak sambung, Aisyah tu lepas daripada peristiwa hak ning lah, dia pun cedek toto dengan cara molek lah, nak Nabi tidur, Nabi pun tak murih. Ni sifat Nabi Muhammad dengan isteri dia. Ikut isteri dia buat gapo tak murih, tapi dia buat sekali, kalau dia tak kena dia hajar. Cara ialah tu. Lalu dia tidur atas toto hak dihafalkan oleh Aisyah tu, sampai tak jaga semaya malam. Apabila tak jaga semaya malam, esok, ya Aisyah, hak mung cedek ke aku ni molek, dia kata. Tapi menyebabkan aku jadi sedap berdoa, tak khabar semaya waktu baik tu. Lalu Aisyah buat tu baik. Nak ayat atas cara muamalat Nabi dengan ahli dia tadi tu, bukan sekaligus tolak lalu dak. Lalu klik pada kisah kita ni, Nabi pun jawab. Apabila Umar kata kepada Nabi dengan itu perkataan, Umar pun jawab. Jawab kata kan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Mu merasa ragu-ragu lagi ke lagu mana wahai Umar? Aku dok buat lagu ni, aku dok lagu ni bukan aku nak menyusahkan diri aku. Nabi kata, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Mereka itu satu kaum yang dicepat-cepatkan, dibanyak-banyakkan bagi mereka kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan di dalam hidup ad-dunya. Satu hadis Nabi kata, lahum fid dunya walana fil akhirah. Mana ayat kata, belalah demo nak aku lagu ni pun tak apa, tak ada gapo dah. Kita kira gitulah, mana kata kita ada akhirat lebih lagi pada ni. Nak royak kata ya terbiah lagu tu sahabat. Sahabat tu sahabat ni orang makan tak banyak. Suka buat kerja dalam arti kata tak ada nak cari makan dalam agama. Sahabat tu agama kita boleh buka banyak hotel negeri masa sahabat. Buka negeri tu, buka negeri ni sebab Nabi hajar lagu tu. Nak makan boleh tetapi jangan kelajak. Nabi pun hajar semua benda-benda tu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Quran ayat surah Al-Isra, man kana yuridul hayatad dunya, apa nama? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, surah Hud, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha. Kami nak boleh. Siapa dia nak pesan ni, agih tak ada apa. Nak boleh, aku nak wi belaka. Sebab Tuhan ni pemurah. Tapi nak kita faham kata kita hidup dunia ni bukan nak kata kita susah semata-mata, bukan makna gitu. Nabi hajar dalam hadis ni supaya nak dunia tu duduk di dalam tangan sahaja. Jangan jerak masuk sampai ke dalam hati, sampai kata keluar dah dalam hati tadi itu nak buat gapo-gapo pun dak, bukan makna gitu. Dengan sebab itu kama dia Tuhan kata mana? Zahratul hayatid dunya. Hiasan hidupan dunia yang rendah. Dunia ni Tuhan kira kata benda rendah. Buat apa? Kerana benda tak kekal. Apabila benda tak kekal, rendah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit pada baginda katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya perkara yang aku takut sekali di atas kamu wahai umat aku, ma yaftahullahu lakum min zahratil dunya. Perkara yang Allah Ta'ala nak bukakan bagi kamu daripada hiasan dunia. Lalu sahabat tanya, apa makna zahratul hayatid dunya ni ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, barakatul al-ard, keberkatan bumi. Keberkatan bumi ni kita nak daripada tanam, daripada buah, daripada tu, daripada ni. Tetapi janganlah kita menjadikan perkara tadi itu lalai kita daripada Tuhan. Jangan sama sekali kita jadi perkara itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hak amo kenal orang jalan cenduk duk gitu, maaf dah, duk gitu cenduk. Sekali habuk tak biasa pernah pergi haji. Sekarang duk bawah tanah. Khalas, mati. Duk gitu cenduk. Kita tengok sekat lutut. Cenduk. Tanah tu tanah ni, tanah tu tanah ni. Sekali
tak pernah pergi haji. Orang tanya tu apa? Oh tak sampai masa lagi. Oh mahal kata, oh begitu, oh gini. Hakaza. Hak ni lah kita hak Nabi duk royak ni. Kita milik gapo milik, tak ada gapo, tetapi jangan kita jadi sebegitu lalu. Jangan kita jadi sebegitu lalu. Apa tu? Tu hawi apa tu? Nak kita faham dah. Zahratul hayatid dunya bermakna barakatil ard, keberkatan hak keluar tubik pada muka bumi ni. Dan berkatanya hak tu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setengah daripada tabi'in dia dengar daripada sahabat, dengar pada Nabi. Satu riwayat lagi dia kata zahratul hayatid dunya, yakni zinatul hayatid dunya, hiasan hidupan dunia. Masuk belaka. Hiasan hidup dalam dunia ni banyak perkara. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Ni orang perempuan. Wal banin, anak-anak. Dan emas dan perak, dan lagi perkara-perkara daripada hiasan-hiasan, masuk juga kenderaan. 2, 3, 4 perkara ni orang panggil kata hak nak memunuhkan kita. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat suratul Hadid, Tuhan kata kan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya hidup pada dunia ni la'ibun wa lahwun, permainan dan lalai, wa zinatun, dan hiasan, wa tafakhurun, dan kita itu badib tewah, fil amwali wal aulad, pada harta benda dan anak pinak. Hak ni hakikat dunia. Ada akhir ayat dia kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah di sana hidup dunia malaikat hiasan yang tak kekal. Sebab tu nak buat lagu manawi kekal, proses benda tu jadi akhirat. Masa kita jadi akhirat, tenaga kita jadi akhirat, ilmu kita jadi akhirat. Semua perkara harta benda kita buat jadi akhirat. Untuk kita pakai benda tu selama-lama duduk dengan kita. Kemudian seterusnya, apa tu Tuhan beri? Linaftinahum fihi, supaya Allah Ta'ala itu linaftinahum ay linabtalihim, supaya kami itu mencobakan mereka itu. Naftiyahum mana nak coba pada perkara hak Tuhan beri. Tiap-tiap perkara hak Tuhan beri kita ni Tuhan nak coba. Nak tengok atas syukur ke tak, ataupun sabar ke tak. Tuhan beri tengok nak syukur ke tak. Tuhan tarik tengok nak sabar ke tak. Dua tu ya. Tak lari daripada tu. Khabar kedak kita ni, kalau Tuhan beri satu perkara, kita rasa nak syukur tak kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan, mana Tuhan beri, kita berilah hati ke Tuhan. Tuhan beri kuasa kita, kita guna kuasa kita dalam jalan Tuhan kata. Tuhan beri kekuatan sihat kita guna sihat itu ke jalan Tuhan kata. Tuhan beri ilmu kita guna ilmu itu pada jalan yang Tuhan kata. Dan berbagai-bagai daripada nikmat Tuhan beri kita. Guna jalan yang Tuhan kata. Jangan sekadar nak kau masuk kocek semata. Lah, bukan lagu tu. Kemudian wa rizqu rabbika khairun wa abqah. Sedangkan gapo nama? Sedangkan kurniaan Tuhan. Kurniaan Tuhan di sini maknanya perkara-perkara yang Tuhan nak sediakan bagi kita di alam akhirat nanti. Itu makna wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki di sini makna rezeki hak Tuhan nak uwi di alam akhirat satu lagi nu daripada Tuhan lebih baik dan lebih kekal. Hak ni lah orang kita apabila tidak adanya perasaan pahala dosa ni, dia payah nak hajar. Manusia kita hari ni terlebat tubik. Seolah kata masalah pahala dosa orang nak uai tubik daripada fahamnya orang Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam apabila tidak ada situ, ia serupa dengan orang hak bukan beriman. Orang panggil orang madi. Muamalah dia di atas muka. Boleh gi, tak boleh tak. Pahala dosa aku tak ada. Ni masalah. Sedangkan dalam Islam kita ni ada pahala, ada dosa, ada baik, ada tak baik, ada ganjaran, adanya perkara-perkara balasan dan sebagainya. Tu mana dia.
Seterus lagi Tuhan kata wa'mur ahlak, suruhlah, perintahlah ya Rasulullah kepada ahlimu. Sini kita ada keluarga, ada gapo, di sini kita kena suruh. Tuhan suruh sini, Tuhan suruh kita. Wa'mur ahlaka, suruh gapo? Bis salati, suruh semaya. Ni hari ni go semaya benda yang kita terkadang kita buat cuai. Tak ada perkara dalam hidup para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengar daripada nabi dia kata perkara yang kita tinggal jatuh agama lebih tak ada lain pada semaya. Sehingga nabi kata man tarakas salah faqad kafar. Siapa dia tinggal semaya makna muta'ammidan sengaja, orang ni jatuh agama. Tak ada sahabat kata aku tak pernah dengar, sahabat nabi tak pernah dengar pada nabi kata tak ada orang tinggal begitu nak jadi kufur, jadi apa, tak ada. Imam Ahmad kata tinggal dia utrukha fala tufassir, jangan ada royak gitu gini lepas gitu. Nabi kata lagu tu gitu, tu lagu tu. Sebab itulah kita dengan semaya ni Tuhan berapa kali lah Quran ayat wa'mur ahlaka bis salah, suruh ahli. Kita kena ada juga kuasa di tangan kita, nak suruh isteri kita semaya, suruh anak kita semaya, suruh cucu kita semaya, kena ada. Fannut tarbiyah tu makna kata ilmu masalah kita nak tarbiyah tadi itu kena ada. Tak kuasa kita kena panggil orang lain, kena buat. Hak ni masalah besar, kalau kita tak buat sini masya-Allah habislah kita. Suruh semaya buat apa? Kerana orang tak semaya cerak kena seksa. Orang tak semaya ni cerak kena seksa. Jatuh agama tu cerak dah. Kalau dalam mazhab Hambali, orang tak semaya jatuh agama, menepati orang tak beriman. Dalam mazhab Syafi'i kita ni makna kata tul kuning lagi, tetapi murak hak kena sedak sikit kita nak pakai. Imam Ahmad tu ya Allah kata dia menakuti sungguh. Sebab tu puak Hambali ni apabila dengar bek entak dah cok punya tahu bisa matang punya tahu belakang pergi semaya dulu. Ada satu negara Hambali, kalau sekarang lah ni duduk dalam Iran. Ibnu Kathir sebut di dalam Bidayah wa Nihayah dia, di situ tu tak boleh nak guek puak nak buat rangka sebab puak dia gantung kepada hadis, kepada Quran, pada hidup para sahabat, tak ada jalan. Mereka ini apabila dengar orang baik, kalulah ulama kalah tak. No ayat kata ya reti sungguh. Ni makna kata wa'mur ahlaka bis salah, suruh semaya. Kita ni minta doa belaka ni, kekuatan daripada Tuhan nak jaga muka ni, nak jaga. Lepas tu semaya tadi tu kena semaya lah, pas di mana kok mana atas keadaan kita lah. Tapi jangan ada setengah-setengah orang kita beli dah gi di hadiah tak semaya. Tak semaya. Saya ke air bau dia, saya ke celak dia, saya tu saya ni. Saya gi pernah. Orang Islam kita mana buat lah mana. Tak faham. Tak faham. Sebab apa tak faham? Boleh jadi ilmu dia tak sapa balik, salah balik kita, dia tak ada royak dia. Banyak perkara pendakwah tu. Wa'mur ahlaka bis salah. Ayat ning menepati ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat menepati ayat tu. Hei orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu terhadap daripada api neraka. Jaga molek. Tak semaya cerak kena bakar. Wastabir 'alaiha, dan suruh kita itu sabar di atasnya. Isbir anta 'ala fi'liha, suruh kita sabar di atas mendirikan semaya. Semaya ni berat. Semaya ni berat. Wa innaha lakabiratun illa 'al khashi'in. Dia ni berat, malaikat di atas orang khasyuk. Ayuh semaya ni insya-Allah kata kalau munafik tak boleh kerja muka ni. Orang munafikin tak boleh kerja semaya. Ni kata ke hak lain, semaya tak boleh buat. Dia berat. Kita orang mukminin tak apalah. Orang hak beriman ni okey, tak ada gapo. Itu makna kata wastabir 'alaiha ay 'ala salawat, di atas semaya. Semaya ni kita kena jaga biarkan molek-molek.
Kemudian Tuhan kata, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Makna lagu mana? Yani idza qumta as-salah, idza qumta as-salata ataka ar-rizqa min haythu la tahtasib. Allah. Ni Tuhan jamin. Bagi orang hak kerja sampai ketinggal semaya. Orang hak jadi anak koli, orang di kedai mana-mana sampai ke tua tak wis semaya tu pakai tak sah kerja situ, pergi kerja lain. Tuhan jamin dalam Quran hak kita junjung tah kepala ni. Kata lagu mana? Kalau mung diri ke semaya, nascaya aku akan bawa datangkan kepada mung rezeki yang tak tahu mari di mana. Yakin. Terkadang kita buat tak semaya. Kalau lah musafir tak apa, dalam arti kata nak takhir tapi tak semaya tak leh. Hak ni tak semaya langsung. Ada kat kedai jalan tu banyak mana anak-anak muda orang Islam kita. Kita tengok kereta tu kan mak ke orang asing mari nak kerja. Orang kita saja. Comel lim kau ni tugas ni bawa kereta tu tak penuh. Gamak kau orang sana lah dah. Dak orang kita. Orang Islam kita. Anak cucu orang kita. Nak ayat kata kerja tu belalah kita kata werti kata agama dah. Agama kita ni ulama kata lahmuka wadamuk. Daging kita, darah kita. Kita tak terkaya daripadanya. Diri kita ni ada daging, ada darah, tak terkaya. Agama lah tu dah. Sebab tu jangan nak usera benda ni masuk dalam jiwa ni, kita kena buka hati, dengar. Sebab benda ni ada faedah bagi kita. Bukan kita tadi itu apabila dengar agama nak jadi susah. Tak ada. Tak ada orang hak faham agama, tak ada rezeki nak makan, kena duk gantung tekak, tak ada. Dengan sebab itu percayalah kepada ajaran Tuhan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tadi itu bahagia dua negara, dua alam, alam akhirat utuh utama dan alam dunia. Itu makna kata la nas'aluka. Tuhan tak nak minta gapo kita. Rizqan nahnu narzuquk. Cuba kita tengok Tuhan hak lain-lain kena ada wi air ke dia. Wi makan, wi wah lima lagi, wi air kok lagi, air merah lagi, air tu air ni tak ke? Tuhan demo. Tuhan kita tak. Kita tak kena wi gapo dia. Tapi hak yang nak daripada kita beriman dengan dia, reti, patuh apa hak dia kata, insya-Allah jaya kita. Itu makna kata la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kemudian wal aqibatu littaqwa. Akibat tadi hujung jatuh bagi mereka yang ada sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni tak ada payah kali, tak seduk faham jadi banyak. Takwa makna orang junjung retah Tuhan. Hak Tuhan suruh dia buat, hak Tuhan larang dia tinggal. Tu orang takwa. Payah, tak ada payah. Apabila orang takwa pada Allah Taala nak boleh gapo? Tuhan janjilah mana? Mai dengar. Tuhan kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia bertakwa pada Allah, Allah Taala jadi bagi dia itu jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan rezeki kepada dia tak tahu kata mari dana. Sungguh benar ni. Supaya Abdul Rahman ibni Auf, dia mari di Madinah, dia orang Mekah. Orang Madinah nak bagilah harta dia situ sini nak wik dia. Dia kata dullani ala suq. Tunjuk aku kedai duk mana, pasar duk mana. Dia orang takwa pada Allah Taala. Sehingga dia balik apa nama jana dia tu bawah tu duit penuh. Saat tu tak ingat dah duit ni hak daripada gapo. Orang apabila muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ni sungguh tengok berasa tak ada duit hari tu, ada duit beribu duduk dalam kocek baju tu, duduk dalam kocek seluar, duduk dalam beg tu beg ni, tak tahu kata bila kita boleh duit hak duduk sekali dengan kita, tak ada kering. Sebab itulah percayalah kepada ajaran kita. Tak apalah kita kata orang 40 naik ke atas kita pakai duk ngaji, kita jadi orang tua, jadi pemimpin masyarakat,
kita nak buat lagu mana, anak cucu kita pula ni, baru-baru ni termakan dengan ining ajaran. Nak buat lagu mana, kena pakai usaha. Kalaulah kita meninggal, mereka tak tahu kok mana, kita pun serabut juga. Walaupun duduk sana dah pun. Seolah kata ada satu riwayat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darajat dia hasan li ghairihi lah. Kita ni rasa serabut juga kalau anak cucu kita duduk tak tahu kok mana, walaupun kita duduk alam barzah dah pun. Sebab amalan dia akan betul atas kita. Hak ni hak kita kena pakat duk memikir. Pakat kena pakat usaha. Moleklah sekarang lah ni ada pendakwah apa sih hak harum muda-muda tu, ya ada apa tu. Apa sih nak bergalak apa sih muda-muda tu, apa sih tu. Banyak kita pakat buat jadi berbagai-bagai rupa supaya jadi umat Islam kita tergawat. Kita kena pakat kerja sendiri. Orang kita sini 3 wilayah ni kadang lock with demo tak pada, kita nak ciri. Sebab tu kita kena pakat usaha. Mula daripada masjid. Mula daripada masjid, mula daripada keluarga peribadi sebagai naik sepakat wilayah dan negara dan sebagainya. Gitulah cara kita nak jalan. Kemudian seterusnya, wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Ayat yang ke-133. Dan mereka itu berkata, puak mana berkata? Itulah puak-puak tak juruh itulah. Puak-puak musyrikun. Puak-puak apa yang tak reti dengar. Orang royak dia tahu, dia buat pandai. Dia tak pandai buat pandai ni masalah. Kurehlah tu dah. Tu. Dia kata mereka itu berkata, laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami satu tanda kebenaran daripada Tuhan Allah. Nabi Muhammad ni bawa kebenaran seterang-terang, lebih terang daripada matahari lagi. Tapi dia mata jadi tergelak kok mana, tak nampak matahari. Di tengah hari pula tu tak nampak. Subhanallah. Orang kita lagu tu duk dapat hidung tak nampak, duk tepi kita tak dengar, duk dalam rumah kita tak faham. Allah. Sebab itulah hidayah ni tak ada duk di tangan manusia. Kena dah kita duk semaya 5 waktu tu, ihdinas siratal mustaqim tu sampai ke 17 kali sehari semalam. Tu nak duduk di dalam ajaran tadi tu Allah bukan mudah. Ni dakwah kata kalau tak molek ke, masalah kata alangkah baik mendatangkan kepada kami ni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad dengan ayat daripada Tuhan. Ayat di situ maknanya tandaan yang menunjuk di atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tutup daripada Nabi hari ni nak Nabi belah bulat. Nabi belah sungguh bulat. Percaya nak? Tak. Sebab tu Tuhan kata dalam suratul An'am, puak penyakit puak ning ni, ya penyakit yang tak sih, bukan penyakit yang tak tahu. Lalu Tuhan royak nyata molek, Tuhan royak dalam Quran. Tuhan kata walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Kalau kami buat turun wahyu daripada langit, kertas cuba kita khayal, kertas turun mari, dia boleh jamuh dengan tangan dia. Falamasuhu bi aydihim, jamuh dengan tangan dia, kertas tu buat turun tu. Dia katalah ana pula, laqalu in hadza illa sihrun mubin. Sihir ni kok tu pula. Dengan sebab itu pendakwah semua, gi. Jangan duk paling belakang sangat terhadap orang yang tak sah pada benar-benar. Ya. Gi hadap ke depan. Hak kita boleh basuh gi. Hak tak boleh lepas gi. Sebab apa? Sebab orang tak sah ni tak ada obat. Obat dia gapo sekarang ya obat dia. Sekarang dia obat dia apabila jumpa dengan benar-benar depan dia, tapi bukan di alam ni, bukan di alam dunia ni, alam barzakh. Situlah dia kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hari tu yakin, aku dengar dah, aku nampak dah, kembalilah aku kepada alam dunia semula. Lalu Tuhan tahu dia minta nak kelik pada ini dunia. Tuhan tahu kata kalau dia kelik, perang apa tu lah tak?
Dalam suratil An'am Tuhan kata walau rudduhu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau aku bawa datang, aku kuasa nak bawa manusia kufur tu mari ke dunia ni semula, nasya kufur pula. La'adu limanuhu an, dia akan kembali klik pada perkara yang aku tegah daripada kufur dengan aku. Wa innahum lakadzibun, sesungguh dia itu dusta, tak benar. Sebab itulah kita orang pendakwah ni imdi wamdu haitsu tu'marun. Tuhan suruh lagu mana kita gih hadap ke depan, jangan paling lihat belakang. Tu cara kita nak buat kerja agama yang nak lagu tu. Kemudian awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Tuhan tanya, tidakkah, bukankah telah datang kepada mereka keterangan yang ada di dalam kitab-kitab yang dahulu? Kitab dahulu di sini yakni kitab Taurat dan Injil, belum daripada kitab Nabi Muhammad iaitu kitab Al-Quranul Karim. Datang mari dah. Dan Quraisy tadi itu kenal Nabi Ibrahim, kenal Nabi Isa alaihi salam, kenalnya Nabi Musa alaihi salam, kenal Nabi Harun dan berbagai-bagai nabi yang kenal. Sehingga dia mengaku diri dia kata nahnu min baqaya dini Ibrahim alaihi salam. Kami ni daripada ketinggalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kenal kok mana? Dalam suhuf di sini tanggungnya ulama yakni suhufi Ibrahim. Dalam suratil A'la hak kita dak baca tu, kitab hak Tuhan wak turun kepada Nabi Ibrahim. Supaya mai royak nak menyatukan Allah Taala dalam masalah mu nak dengar Tuhan. Jangan dia ibadat lah pada Tuhan. Tu ya. Hak tu lah ya. Tak ada jadi ubah gapo-gapo, tapi penyakit dia tak sih. Sebab tu ulama yang kata kalulah tak sih sekarang ni 1000 kali dalih. 1000 kali dalih. Kalau hak nak sepatah berjadi dah. Dengan sebab itu kita ingat kata kita kalau jadi pendakwah tahap mana? Tahap keluarga, tahap masyarakat, tahap kampung, wilayah, naga, semua tahap mana-mana pun, pangkat mana-mana pun, ingat kata diri kita kalau molek setara mana pun, kalau orang tak say nampak tak molek situ. Dengan sebab itu tak usah kita dah berasa hati dengan cakap pe orang hak tak say. Nabi Muhammad Tuhan dah ajar sama. Fa innahum la yukadzibunak, Tuhan kata fa innahum la yukadzibunak, mereka itu tak ada bakit bohong terhadapmu. Makna mu tak salah ya Muhammad, walakinnadz zalimina bi ayatillah yajhadun, tapi waktu tu zalim terhadap ayat-ayat, zalim terhadap dirinya sendiri. Mu tak salah. Tengok. Sebab tu terkadang masuk mesyuarat dengan puak-puak tokoh-tokoh ulama sunnah kita di banyak 3-4 hotel liwala apa nama negara. Setengah-setengah berasa manak ya tahu. Oh, kita dakwah kita seorang gitu ini. Salah kata adalah asatizah kata, kalau kita dah berasa lagu tu salah kata kita tak faham lagi lah dakwah Islam. Dakwah Islam yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengoklah Quran katakan. Ni kita dak ngaji dia lah dah. Jangan kita berasa nak hundur walaupun secakap. Tak boleh kita nak hundur. Seolah kata kita lan ini menepat tidur dalam midai berat. Tak boleh kita nak hundur walaupun sejakah pun. Kena pergi semangat semua. Hak mana kecil nak kerak semangat, kita tak sebubuh dalam akal fikiran, tak sebubuh dalam hati. Dengar boleh tapi tak sebubuh, sah pakai. Tu nak uji kita kerja agama kena duduk situ. Kalau kita patah sikit pun habis semangat, ada orang kata sikit pun habis semangat, la ilaha illallah pun nak pergi lagu mana? Tak boleh. Benar-benar Imam Ibn Qayyim kata al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmani. Kebenaran adalah dapat pertolongan daripada Allah. Tak usah pelik. Ini adalah sunnatullah. Jalan ni Allah Ta'ala membelakukan di atas umat ni. Kemudian walau anna ahlaknahum, dan sekiranya kami membinasakan, ahlaknahum makna binasakan mereka itu, orang-orang tak juruh tu di kalangan musyrikun, bi'azabin, dengan seksa. Tuhan kuasa nak buat seksa pada dia. Bi'azabin min qablihi, sebelum daripada kedatangan Al-Quran ini.
Makna kata sebelum daripada Tuhan nak ingzar, beri amaran, peringatan kepada mereka. Tapi Tuhan tak buat. Sebab tu Tuhan kata walau, jikalau, lau li imtina, mana Tuhan tak ada buat kerja kali, tetapi Tuhan nak royak, kalau aku nak buat, boleh buat, tapi aku tak buat. Li hikmatin, ada hikmat yang aku tegahkan diri aku. Sebab Tuhan tak buat apa? Kerana kalau buat, belum daripada Tuhan berinya pengingatan, masuk dalam zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Kena beri amaran dulu. Hai kam tuan kon, royak dulu. Kata gini. Tak reti, tu baru kena. Sebab tu dalam surah Al-Isra' Tuhan kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tak seksa mereka itu sehingga kami utuskan rasul kepada mereka itu dulu. Royak dulu. Kita pun sama. Kita nak buat kerja agama, kena royak dulu. Lepas tu marah ni Allah. Nabi kita 10 kali baru marah sekali. 10 kali tepuh baru marah sekali. Kita agak boleh 2 kali pun tak apa dah. Nah, boleh 2 kali pun tak apa dah. Nabi 10 baru marah. Apa nama ni, Zulkhuwaisirah tu sebagaimana royak heret tekak Nabi sampai luka, sebab tak boleh nyawa, tak boleh lagi. Sabar tinggi sungguh dia. Sebab itulah Imamul Al-Anbiya, mana kata tokoh ulama, tokoh para rasul-rasul sungguh. Ketua pada ulul azmi dia tu. Sebab tu kita umat dia kedai kita lah. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qabli laqalu, nascaya mereka itu kata, wah mulah Rabbana hai Tuhan, laula arsalta ilaina rasulan, alangkah baiknya mung hantar rasul kepada kami dulu. Takkan Rasul Muhammad tu depan tak nampak kan ada. Ni masalah besar ni. Kalau kirim kepada kami ni rasul, seorang rasul supaya kami turut, fanattabi'a ayatika, dan kami akan turut akan keterangan-keterangan. Di situ makna mukjizat min qabl, sebelum daripada sebelum kami, min qabli an nadhilla wa nakhza, sebelum kami jadi hina dan rendah, sebelum daripada kami kena seksa lah kecek mudah-mudah. Sebenarnya Tuhan hantar mari dah, royak dah, wak tak faham, wak tak dengar. Hak ni hak besar sekali tu. Sebab itulah puak hak masuk neraka banyak sekali, ada belaka alat nak faham, ada telinga, ada mata, ada hati. Puak nak masuk neraka tengok dah. Minta Tuhan jauh daripada puak kita semua. Orang nak masuk neraka ada alat semua. 3 perkara ni ada, telinga ada, mata ada, akal fikiran ada, tapi tak ada guna sahabat. Hak ni masalah. Puak ni jelat. Nabi duk sekali dengan dia, depan dia berbahasa Arab. Mukjizat boleh tengok dengan mata kepala. Tak. Mana walah ni? Ini setengah-setengah daripada orang, kalau kita tengok luar-luar negara, orang Kristian, orang gapo, reti bahasa Arab. Duk di Jaziratul Arab. Duk di Mesir, duk di tu, duk ni, banyak reti bahasa Arab, bukan tak reti. Tapi hari Jumaat, dia lari, kita di gereja. Tak di gereja, anak cucu dia tak siap dengar orang duk ketebah gapo. Nak ayat kata ya reti, tapi awak tak reti. Hak tu masalah. Tak ada guna sahabat ni. Akal fikiran pedak, mata pedak, pandai telinga pedak, dak belaka. Malas. Tak hina lah mana. Dengan sebab itulah kita sebagai umat Islam tak boleh pahalah ni tak kena. Apabila ada ajaran, kita kena dengarnya keterangan. Jangan dakwa lepas dah kita dengar keterangan, aku ni dulu bukanlah tu. Bukanlah tu. Ni banyak ke apabila orang kemuka alasan lagi, kita dulu bukan balas ning ni, dulu bukan balas ning, oh gitu bukan gini. Ya bukan. Hak kenanya gapo alasan kita, bukti kita, laktan kita, hujah kita, gapo dia? Hak tu hak kita kena ikut sungguh. Janganlah kita duk dakwa kata oh gitu oh gini. Ni puak ni gila tu dah. Tak song Nabi Muhammad ni gitu, tak song gini. Ada buat tak song cara dia. Saja. Kita tak sah lah. Perangai ni adalah perangai yang salah. Perangai tak molek dah. Kita ni budi pekerti, kita kecek. Kalau kecek perangai dia panas sikit. Kita kecek budi pekerti umpama ni tak molek. Tak sesuai.
Kita orang beriman tak boleh mikirlah ni. Nak dengar gapo, piang aja, dengar. Tapi dengan alasan. Hujah dak nano. Hujah kita orang Islam hujah ya hak ijma' ulama 4 perkara. Satu Quran royak meh. Duk mana? Yang kedua hadis Nabi. Yang ketiga ijma' ulama, yang keempat qiyas hak sahih. 4 perkara ni. Lain pada ning, orang tu, orang ning, demo tu, demo ning, lama ke tak lama, muda ke tua, tak kira. Banyak ke sikit tak kira. Kira di 4 perkara ni. Alasan. Kita kalau kita faham situ, tak apa. Hak tu, hak Islam, hak sungguh tu. Hak tu Islam, hak sungguh. Kemudian ayat terakhir, biiznillah ta'ala, kul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Katakan olehmu ya Rasulullah, tiap-tiap daripada kita itu mutarabbis. Kalimah mutarabbisun ay muntazirun, duk tunggu-tunggu. Kalimah wari apa duk tunggu-tunggu di sini? Nak ayat kata Tuhan tak ada wak seksa lalu. Kita terkadang orang salah, kita tak boleh nak buat kaca ya selalu. Nabi Muhammad tahu berapa orang munafik, tapi Nabi Muhammad senyap gitu. Tahu orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni munafik, sampai ke Umar kata, "Buat apa mu tak bunuh-bunuh tahu?" Hai tak boleh dia kata. Lama kata aku bunuh saudara pula. Tu sifat kita. Tahu juga. Kata benda ni tak molek, tapi terkadang wi lagi tempoh. Tuhan lagu tu. Tapi benda mungkar lain lah. Benda mungkar yang lain. Benda mungkar yang ada satu sifat yang ada di diri manusia yang wajib kita buat kalau kita kuasa. Ada apa diri orang, benda nifak ni benda duk dalam. Dia tak zahir keluar. Benda mungkar ni zahir luar, nifak ni duk dalam. Sebab tu benda dalam terkadang kita tahu tadi morning tak molek, tapi kecek gitu. Buat kira gitu, tapi nak harap tak boleh. Tapi jangan wi jadi rupa kuat-kuat tu tak boleh. Tapi benda mungkar wajib kita ingkar. Selama mana kita ada kuasa, ingkar dengan kuasa. Tak kuasa, ingkar dengan lidah. Tak kuasa lagi dengan hati. Mana kata kita benci, kita tak kenal, kita tak reda. Tu Kata olehmu ya Rasulullah, semua buat kita duk tunggu belaka. Fatarabbasu, pakak duk tunggu. Mung pun tunggu, aku pun tunggu. Maka tunggulah. Tunggu gapo sini? Tunggu tengok Tuhan. Fallahu yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala yang akan buat keputusan di antara kita pada hari kiamat nanti. Tapi jangan kita kira tak apa aku nak duduk lagu ni, nanti tengok hari kiamat. Dalil tak ada, hujah tak ada, laktan ke mimi, headphone ke mimi, tak ada apa sekarang. Tak apa, kita tengok hari kiamat. Hak ni apa panggil orang degil. Orang degil tak masuk dalam ni. Salah besar orang degil ni. Tu degil duk degil buat apa? Benda benar kita tak boleh degil. Kita kena turut benda benar. Kita tak boleh turut orang apa tak apa. Tapi wajib turut benar-benar yang dibawakan mari melalui pia-pia. Yahudi dia tahu cerak kata Nabi Muhammad ni nabi. Ingat ni, saya nak waiting time, makna kata kita nak menutupkan surah ni insya-Allah. Yahudi Nasara dia tahu cerak kata Nabi Muhammad tu nabi. Tak tahu lagu mana, dalam Taurat royak, dalam Zabur royak, dalam Injil royak, tetapi degil hasadan bainahum, wasad deki, asal tak boleh terima. Pas jadi guna menpen yang ngai jadi lagu mana wugi pio, wugi Allah Ta'ala, kau wugi Nabi Muhammad, kau wugi orang mana. Sampai kan Nabi Muhammad teriak satu hari itu di Madinah. Di Madinah yang ramai ke Khaybar tu tempat Yahudi saja. Mati puak dia mapuh lah kita kata. Habis nyawa. Nabi kata, "Ma min Yahudiyin au Nasranin sami'a maqalati bi udhunayhi wa lam yu'min bi kana min ahli an-nar." Nabi kata, siapa dia di kalangan orang Yahudi, Nasara dengarkan dakwah aku, dia reti molek tapi dia tak terima dakwah aku, nasaya dia daripada ahli neraka. Sebab tu kebenaran kita tak sah buat berpuak. Kebenaran tak kena puak, tak kena pati, tak kenanya pangkat, tak kenanya umur, tak kenanya gapo. Tak. Kebenaran adalah daripada Tuhan, wajib setiap manusia tunduk padanya. Tu kebenaran. Barulah kita tadi itu dapat kemenangan. Apabila kita tunduk pada kebenaran, kita akan dapat kepada sifat kemenangan. Kemenangan daripada apa? Daripada kita kena jatuh dalam seksa. Sebab tu Tuhan kata, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
Siapa dia selamat diri dia daripada api, orang ninglah orang hak dapat kejayaan. Fasata'lamun, Nabi kata, selagi puak mung itu akan tahu man ashabus siratis sawi, siapa yang duduk di atas batasan yang benar. As-sawi bermakna al-mustaqim, jalan ni hak benar. Mu lagi akan tahu. Tapi tahu hari tu tak ada bedah dah. Tak ada bedah dah hari tu. Tak ada mimi kuamai, tak ada bedah. Fasata'lamun, tengok Nabi guna. Mari dengan saufa. Mari dengan sin lil qarib, tak mari dengan saufa. Nabi tak nak kata fasaufa ta'lamuna man ashabus siratis sawi. Nabi tak nak kata gitu sebab Tuhan tak ada kecek lah tu. Tuhan kecek tak fasata'lamun. Siapa dia mati pejam mata boleh tahu lalu dah kata benda benar lagu mana. Tapi buat apa kita siapa nak bawa diri kita, lalah akulah ni lah. Lalah mana apa aku balah ni lah. Hujah tak ada, alasan tak ada, keterangan tak ada, bukti tak ada. Tak boleh lagu tu. Kita walaupun setara mana kita anak adik lah. Kita manusia, kita anak adik, ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Kerana kamu akan mengetahui sesiapa orang-orang yang mempunyai jalan yang lurus dan siapa yang terpimpin. Siapa hak dapat duduk di atas jalan yang benar dan siapa hak dapat hidayah sungguh. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri kata istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum aqallun nas fima madha wa aqallun nas fima baqiya. Jaga-jaga molek dengan ajaran ahli sunnati wal jamaah, kerana mereka itu dulu pun sikit, hak kamadiyah pun hak lagi akan datang pun sikit. Sebab itulah sikit tadi itu bukan ukuran kata benda itu salah. Banyak bukan ukuran kata benda itu adalah betul. Dengan sebab itu hak Nabi kata alaikum bisawadil a'zam, mana wajib di atas kamu turut jalannya para salafus salih, bukan turut orang tu orang ni lepas daripada qurun al-mufaddalah. Itu pahaman yang benar, pahaman yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itulah sedikit daripada apa yang boleh kita kemukakan, dan sebagai penutuplah bagi ini surah, maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan sebab kita mengajikan ayat daripada surah Taha, ambil semenjak daripada awal hingga ayat ke-135. Minta Allah Subhanahu wa taala pohonkan keberkatan dalam umur kita, di dalam amalan kita, di dalam kerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dengan apa yang kita usahakan di sini. Maka insya-Allah kita akan mula surah, insya-Allah lah saya akan masuk surah Yusuf. Saya nak baca surah Yusuf pula lah pada ni. Bismillah taala, kerana dalam tu ada tarbiyah banyak. Kita nak ambil surah ada kisah-kisah para nabi tadi itu, mari nak tarbiyahkan kita supaya kita boleh rajin dalam masalah wa'amal, rajin kita nak mendekati Tuhan, rajin kita sama-sama kita nak tarbiyah. Itu lebih baik daripada kita masuk ahkam selalu. Hukum hakam tu nanti kita masuk bab dia lah, tetapi kita ambil kisah dulu supaya jadi terikat hati kita dengan ajaran Al-Quranul Karim. Pada akhir ni sekadar inilah sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.